Hai, Assalamualaikum. Jom belajar sains bersama Ustazah Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Pagi ni Ustazah akan sambung pelajaran kita pada hari Isnin lalu, iaitu masih lagi dalam unit 5, sifat cahaya dalam tajuk bayang-bayang. Okey. Anak murid Ustazah, pasti kamu pernah tengok bayang-bayang kamu sendiri kan? Sekarang ni Ustazah nak tanya kamu, bagaimana bayang-bayang tersebut terbentuk? Okey. Ustazah akan terangkan dekat sini bagaimana bayang-bayang tersebut terbentuk. Seperti mana yang kita tahu, bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang oleh objek legap, lut sinar atau lut cahaya, kerana cahaya tidak dapat menembusi objek-objek itu sepenuhnya. Ustazah ulang semula. Okey, bayang-bayang hanya akan terbentuk apabila cahaya dihalang oleh 3 sifat objek. Okey, yang pertama kita ada objek legap. Yang kedua, kita ada objek yang lut sinar. Dan yang ketiga, kita ada objek lut cahaya. Okey murid-murid, sekarang ni Ustazah nak terangkan kepada kamu apa itu lut sinar, lut cahaya dan juga legap. Okey, seperti mana yang kamu dapat lihat dalam video ni, Ustazah dah sertakan sekali nota ringkas. Okey, lut sinar ialah bahan yang membenarkan semua cahaya menembusinya. Contoh objek lut sinar ialah cermin mata. Okey, maksudnya dekat sini, objek yang lut sinar membolehkan kamu melihat objek ataupun keadaan di sebalik objek tersebut. Contoh lain ialah cermin kereta. Kita tidak boleh menggantikan cermin kereta kepada objek lut cahaya ataupun objek legap. Ini kerana ia boleh mengakibatkan berlakunya kemalangan. Okey, seterusnya kita ada lut cahaya. Apa itu lut cahaya? Okey, lut cahaya ialah bahan yang membenarkan sebahagian cahaya menembusinya. Contoh objek lut cahaya ialah botol plastik. Okey, bagi objek lut cahaya pula, ia hanya membenarkan sebahagian sahaja cahaya menembusinya. Oleh itu, kita tak dapat lihat dengan jelas objek ataupun keadaan di sebalik objek lut cahaya tersebut. Contoh lain ialah tingkap rumah. Okey, tapi bukan tingkap yang sliding door tu ya. Okey, ini macam tingkap yang dekat sekolah kita. Okey, yang bila kita tengok kita tak dapat tengok dengan jelas apa ataupun objek apa yang berada di sebalik objek lut cahaya tersebut. Okey, seterusnya yang ketiga adalah objek legap. Okey, legap ialah bahan yang menghalang cahaya dan membentuk bayang-bayang di belakangnya. Contoh objek legap ialah pokok. Okey. Untuk objek legap pula, kita tidak nampak sama sekali objek ataupun cahaya di sebalik objek legap tersebut, kerana ia menghalang cahaya daripada menembusinya. Okey, contoh lain objek legap kita ada macam-macam contoh lain objek legap. Okey, Ustazah bagi contoh dekat sini. Salah satunya adalah rumah kamu sendiri. Okey, ini kerana kamu takkan dapat takkan dapat melihat apa yang berlaku ataupun apa benda yang ada di luar rumah kamu sekiranya kamu berada di dalam rumah kamu dalam keadaan pintu ataupun tingkap kamu tertutup. Okey, seterusnya kita akan lihat pada faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Kamu boleh lihat pada muka surat 92 dalam buku teks kamu. Okey, kita ada 2 faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang, iaitu yang pertama, Ustazah bagi kamu jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Kita ada jarak, okey, jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Okey. Kalau awak dapat tengok kat sini, dia cakap kalau kita jauhkan lampu sulur dari objek itu, saiz bayang-bayang mungkin lebih kecil. Okey, maksudnya dekat sini Ustazah bagi hipotesis terus. Okey, semakin bertambah
jarak objek dengan sumber cahaya. Okey, semakin bertambah jarak objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Okey, Ustazah ulang semula. Semakin bertambah jarak objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Okey, untuk faktor yang kedua, kita ada jarak di antara objek dengan skrin. Jarak di antara objek dengan skrin. Okey, dekat sini Ustazah terus bagi hipotesis dia. Okey, semakin bertambah jarak objek dengan skrin, okey, semakin bertambah jarak objek dengan skrin, semakin bertambah juga saiz bayang-bayang. Okey, semakin bertambah jarak objek dengan skrin, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Dan akhir sekali kita akan lihat pula pada faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Kita beralih pada muka surat sebelah, iaitu muka surat 93. Faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang juga ada dua, iaitu yang pertama kedudukan sumber cahaya dan yang kedua adalah orientasi objek. Kita pergi kepada faktor yang pertama, iaitu kedudukan sumber cahaya. Dekat sini kamu dapat lihat objek yang diberi adalah silinder. Okey, kat sini terdapat dua kedudukan sumber cahaya. Kedudukan sumber cahaya yang pertama dan juga kedudukan sumber cahaya yang kedua. Apa yang kamu dapat lihat pada kedudukan sumber cahaya yang pertama? Kamu dapat lihat bayang-bayang yang terbentuk pada skrin merupakan bentuk bulatan. Manakala pada kedudukan sumber cahaya yang kedua, bayang-bayang yang terbentuk pada skrin kamu dapat lihat adalah bentuk segi empat tepat. Apa pula orientasi objek? Okey, anak murid, orientasi objek adalah kedudukan atau keadaan objek. Okey, dekat sini sekiranya kedudukan atau keadaan objek tersebut diubah, maka bentuk bayang-bayang yang tertera pada skrin juga akan berubah. Akhir sekali, sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran Ustazah pada pagi ini, tugasan kamu pada hari ini adalah untuk menyalin eksperimen saiz bayang-bayang dalam kotak kuning ini. Sila tulis semula eksperimen saiz bayang-bayang di dalam buku eksperimen kamu, iaitu buku yang panjang tu. Salin macam biasa yang telah Ustazah ajar beserta dengan jadual di bawah. Okey, untuk dapatkan saiz bayang-bayang ni, kamu boleh jalankan eksperimen kamu sendiri di rumah dan kamu boleh tulis saiz bayang-bayang. Ustazah pun akan buat perkara yang sama. Nanti Ustazah akan bagi jawapan kepada kamu. Okey, sampai sini saja pembelajaran Ustazah pada hari ini. Semoga berjaya. Assalamualaikum.